Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 2 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Dan bahawasanya ni dia ataf pada kata bahawasanya yang terdahulu tu. Hak di permulaannya, ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak, iaitu tasdik hati. Dan bahawasanya, yakni ketahui olehmu bahawasanya rukun iman itu 6 perkara, yang mana dalam kitab Hidayatus Sibyan ni tajuknya memulai iman dan Islam, tajuk dia. Kemudian didatangkan takrifan iman dan Islam. Didatangkan takrifan iman dan Islam. Jadi pembicaraan rukun pun dimulai dengan rukun Islam, olah pergi kepada rukun iman. Dia dalam setengah-setengah kitab yang lain dimulai dengan Islam, barulah susuli dengan iman. Setengah kitab dimulai pembicaraan adalah Islam, olah bicara bab iman. Susunan tu sebagaimana susunan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril alaihissalam tanya Nabi, soalan pertama adalah Islam. Soalan kedua barulah pergi kepada iman. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, cerita oleh kamu akan daku berkaitan dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawablah kelima rukun Islam. Nabi jawab kelima rukun Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ni hak Nabi jawab. Terjemahan dia apa? Tak terjemah adalah 5 rukun Islam. Kemudian barulah Jibril alaihissalam tanya Nabi, akhbirni anil iman. Cerita akan daku ya Muhammad berkaitan dengan iman. Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ni hak rukun iman yang 6 perkara. Jadi dalam hadis Jibril tu, dipanggil hadis Jibril lah. Dipanggil hadis Jibril ni, hadis tu panjang. Jibril datang berjumpa dengan Nabi atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali oleh orang Madinah. Panjang di hadis tu.
Tapi nak ceritanya, Jibril AS tanya permulaan adalah berkaitan dengan Islam. Barulah disusuli dengan pertanyaan yang kedua adalah iman. Jadi biasa kita dia akan memulai dengan tajuk Islam, barulah disusuli dengan tajuk iman. Kitab ni dak ni, kitab kita ni dimulai dengan tajuk iman, dengan takrif iman terlebih dahulu, barulah pergi pada takrif Islam. Selesai takrif, definisi, pengenalan iman dan Islam, pembicaraan rukun dimulai dengan rukun iman terlebih dahulu. Dia Islam zahir, daripada penyaksian zahir dua kalimah syahadah pergi kepada iman, percaya hati, tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasul. Itu disusunan dia. Zahir mengucap dua kalimah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Itu hak zahir. Masuk ke hati iman, barulah pergi pada tasdiqul qalbi, membenar hati akan Allah dan membenar hati akan Rasul. Yang kita bicara dah terdahulu berkaitan dengan asas kepada Islam dan asas kepada iman. Walaupun rukun Islam ada 5, walaupun rukun iman ada 6, tapi dia ada rukun asas, rukun pokok. Mana rukun asas Islam? 2 kalimah syahadah. Sehingga kan kalau seseorang tu batal Islam, waliyazabillah, disebut juga terkadang dengan batal syahadah. Perbuatan dia menyebabkan batal Islam, sujud kepada pokok contohnya. Ambil Al-Quran dengan sengaja, dia pergi campur di tempat yang kotor, dipijak Al-Quran. Itu jadi perbuatan tunjukkan batal Islam, yang mana terkadang kita sebut sebagai batal syahadah. Perbuatan tu batal syahadah tu. Syahadah satu daripada 5 rukun Islam. Kenapa nak sebut batal syahadah? Sebab syahadah menjadi asas kepada rukun Islam. Sama juga bab iman. Kalaulah kata contohnya satu-satu kepercayaan yang salah akan disebut kamu ni tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Disebut gitu. Kamu tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Mana apa tu? Asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul, hak hati, hak kepercayaan, hak zahirnya 2 kalimah syahadah. Jadi biasa susunannya daripada 2 kalimah syahadah lah, barulah pergi kepada membenar hati, percaya hati dengan Allah dan dengan Rasul, pergi kepada iman. Dia kalau kita balik semula kepada kita bicara banyak minggu dah berkaitan dengan takrifan iman dan Islam. Jadi nak sebut pun jadi gagak-gagak. Sebab biasa sebutnya takrifan Islam dan iman. Biasa sebut Islam dahulu. Tapi kita ni sebut iman dahulu, barulah pergi kepada Islam. Jadi kita sedang baca kitab yang memulai tajuk iman, kita kena sebut iman dan Islam lah. Tapi jadi dah lidah biasa sebut Islam dan iman, Islam dan iman. Jadi nak ikut kitab ni iman dan Islam, iman dan Islam. Jadi kena cermat kena nak sebut tu iman. Kalau tidak sebut Islam dan iman, Islam dan iman. Hak lidah lacau dia gitu. Islam, iman, Islam, iman. Hak lacau. Tapi apabila nak ikut aturan kita, iman dan Islam ni dia kena slow-slow. Tidak akan pergi kepada Islam dan iman. Bukan salah. Tapi depan ni ada kitab. Kitab sebut apa dulu? Iman dan Islam lah. Dia kena gitulah, ikut kitab lah. Ikut kitab iman dan Islam. Tapi macam sebut tadilah, kebiasaannya kita Islam dan iman. Dimulai dengan Islam, disusuli dengan iman, sebagaimana dalam hadis Jibril tadi tu. Jadi apabila kita faham berkaitan dengan takrifan iman dan Islam,
Maknanya antara iman dan Islam ni dia tidak berlaziman. Tidak berlaziman. Faham tak maksud berlaziman? Berlaziman ni sebut kata iman pasti Islam, sebut kata Islam pasti iman. Tapi kalau kata tidak berlaziman, sebut kata iman terkadang iman je, Islam tak ada. Sebut kata Islam terkadang Islam je, iman tak ada. Tu mana? Iman dan Islam kata susah nak sebut tu. Iman dan Islam tidak berlaziman. Cuma bila kita itlaq, kita sebut secara itlaq ni, orang Islam maksudnya Islam yang beriman. Orang yang beriman maksud kitanya orang beriman yang Islam. Ni. Mana kalau kita sebut secara satu-satu antara dua ni. Kita sebut orang Islam. Cukup ah? Awak sebut orang Islam tak cukup tu. Maknanya orang beriman lah. Sebut orang yang beriman. Dah cukup tu, Islam awak tak sebut. Maknanya orang beriman yang Islam lah. Di antara dua ni sebut satu sudah cukup. Lihat ni. Tapi kalau sebut orang-orang Islam yang beriman, maknanya nak keluar orang Islam yang tidak beriman, orang munafik. Gitu. Tapi kalau sebut kata orang Islam cukup. Maknanya orang Islam yang beriman. Dia bahasa Arab ni dia ada dua perkataan. Kalau sebut satu, kedua-dua makna terkandung. Kalau sebut dua sekali, makna sendiri-sendiri. Ni. Balik ni. Contohnya iman dan Islam. Contohnya qada dan qadar. Ada ni. Tu contoh. Taufik dan hidayah. Kita duduk dengar semua kan? Iman satu, Islam satu. Qada satu, qadar satu. Banyak lagi lah perkataan yang seumpama ni. Taufik satu, hidayah satu. Taufik dan hidayah. Dua-dua tu makna asing-asing tu. Kita bicara iman dan Islam. Jelas iman percaya hati. Islamnya junjung pada zahir. Lain dah tu. Pergi pada qada, ketentuan iradah Allah pada azal. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang berlaku sekarang. Lain tu. Dua pegangan yang asing-asing. Sebut taufik dan hidayah pun sama. Taufik ni kekuatan untuk mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Hidayah ni hak taat kita nampak taat, hak derhaka kita nampak derhaka. Hak baik kita nampak baik, hak tak baik kita nampak tak baik. Tu hidayah. Ada ni. Yang mana terkadang tahu sangat baik, tapi kenapa kamu tak buat? Allah lah saya lemah. Mana apa tu? Tak ada kekuatan, mana tak ada taufik. Hidayah ada ke tak? Hidayah ada. Hak tak ada hidayah macam mana? Hak baik dia kata tak baik. Hak tak baik pula lah dia kata baik. Tergelakkan bola tu. Memanglah perkara tu salah. Tak molek sangat-sangat. Yang kamu tak tinggal benda salah yang kamu kata tak molek sangat-sangat tu kenapa? Tak ada kekuatan. Saya kita. Kita nampak tahu dah mengumpat tu salah. Bukan tanya siapa ni, umumlah ni. Tapi jangan tengok kau puang, dia tengok tengah Dia tengok kau puang, dia kata-kata ke dia kan. Kena tengok tengah. Tengok tengah. Mengumpat paling kau puang. Mengumpat paling kau puang, marah dia kau puang pula dia. Oh, dengan kita je puang mengumpat. Oh, lelaki yang marah. Yalah kalau lelaki berahi mengumpat. Kalau lelaki berahi mengumpat, orang kata warna dak padang ke lelaki mulut perempuan. Ada kata gitu. Sebab apa dia kata? Sebab apa? Dak padang lelaki kamu ni, mulut macam orang puangmu ni. Mulut tina. Apa kata gitu? Ni bukan saya kata ni. Orang makcik kata, orang puang kata, bukan saya kata. Ni. Jadi tahu sangat. Tapi kenapa tak boleh tinggal? Tak ada taufik. Tapi hidayah ada. Bila hidayah ada tak ada taufik ni, terlanggar je. Mari kembali insaf bertaubat. Kalau tak ada hidayah ni, mani tak ada. Tak ada salah-salah.
Salah apa? Kita kata benda sebenar, bukan kata benda salah. Bukan kita fitnah. Tengok. Tak ada. Hidayah pun tak ada. So kata taufik. Maknanya, taufik lain makna, hidayah lain makna. Qada lain, qadar lain. Kita bicara Ustaz, iman lain, Islam lain. Tetapi kalau sebut satu, sebut iman saja ke, sebut Islam saja ke, kedua-dua makna Islam dan iman terkandung di dalam satu perkataan dah. Sebut iman, mana orang beriman yang Islam. Sebut Islam, orang Islam yang beriman. Dia kena duduk gitu. Ada ni. Kalau sebut satu daripada dua, kedua-dua makna Islam dan iman tu sekali. Sebut iman je, masuk makna Islam. Sebut Islam je, masuk makna iman. Sekali. Dia gitu. Tapi kalau sebut asing, orang Islam yang beriman. Hati Islam bahagian Islam lah. Iman bahagian iman lah. Sebab didatangkan kedua-dua. Boleh datangkan kedua-dua, makna sendiri-sendirilah. Balik kepada apa takrif iman, apa takrif Islam. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Iza ijtama'a aftaraka, apabila dihimpunkan dengan bahawa sebut kedua-dua, maka berasingan makna. Wa iza aftaraka ijtama'a, bila disebut secara bercerai, sebut satu daripada dua, iftaraka, berhimpun. Ni ada. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Bila didatangkan kedua-dua, makna sendiri-sendiri. Apabila didatangkan satu daripada dua perkataan tadi, kedua-duanya terhimpun dalam satu perkataan. Ada ni. Qada, ketentuan azali. Qadar, perbuatan Allah. Qada lain. Qada azali. Qadar, ini perbuatan Allah sekarang setiap saat yang berlaku ni. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi bila disebut kata beriman dengan qada, qadarnya tidak disebut. Apa dia qada? Ketentuan azali dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebut qada, ketentuan azali saja. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah itu bukan qada, itu qadar. Dah sebut qada saja saat ni kan. Jadi termasuk juga makna qadar. Beriman dengan qada. Apa makna iman qada? Beriman dengan ketentuan azali dan perbuatan Allah. Beriman dengan qada dan qadar. Qada, ketentuan azali. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Dia gitu. Makna walaupun qada dan qadar ini dua pegangan yang berasingan, tetapi memada sebut satu. Beriman dengan qada cukup dah. Kamu ni qadar, kamu tinggal. Dah sebut dah apa dah. Beriman dengan qadar. Qadar. Qada kamu tinggal. Tak apa dah sebut pun. Sebab apa? Sebut satu, maka terkandung kedua-dua. Hak sebelah ni, dia panggil kiri kanan ni. Kalau jadi kan dia gitu. Saya kiri. Jadi orang duduk depan ni kanan. Belah ni. Okeylah, kanan ke kiri pun. Sebelah ni. Dia ada tebang pokok. Jadi tadi sebut dah. Kereta yang rebus itu bandaran nak tebang pokok. Ni ada sebuah kereta ni. Honda TW 1778. Orang nak tebang pokok. Bukan rasul balik ni. Rasul balik kereta je. Jangan keluar balik, jangan. Orang sekali kereta je. Sebab orang nak tebang pokok. TW 1778. Sama juga dengan taufik dan hidayah. Kita minta satu je, kita minta Allahumma hdini fiman hadait. Kita minta hidayah je. Duduk antara dua sujud, kita minta apa? Wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sujud, wahdini. Kita minta apa? Minta hidayah. Dah taufik dah minta. Minta hidayah saja. Setakat hak sebenar, tahu sebenar, hak tak sebenar, tahu tak sebenar. Gitu je. Kekuatan untuk melakukan benda sebenar,
Taufik. Kekuatan untuk meninggalkan benda tak sebenar. Taufik. Kenapa kamu tak minta? Cukup sebut satu je. Tapi kalau sebut kata taufik dan hidayah. Taufik makna dia, hidayah makna dia. Ada ni. Mana cukup dah. Wahdini wa'afini cukup. Allahumma hdini fi man hadai. Cukup dah. Minta hidayah termasuk taufik di dalamnya. Dia dahulu, sekarang ni jarang-jarang lah dengar doa ni. Dahulu biasa dengar ketika khutib berkhutbah. Dia baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dia lain tu. Warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Kadang-kadang hak jenis tak berapa lacur tu sebut orang tulis je. Orang pun tak sedar. Dia dua tu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ittiba' ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ijtinab ni menjauhi. Ittiba' ikut. Ijtinab dipanggil menjauhi. Tapi ittiba' ijtima' dekat-dekat tu. Pakar sekali lah. Anak makmum ni amin belaka. Susah lah. Kata salah pun. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan akan kami kebenaran, kami nampak kebenaran. Ini hidayah orang panggil. Nampak kebenaran saja. Warzuqna tiba'ah. Beri kekuatan pada kami untuk mengikuti kebenaran. Itu dipanggil apa? Taufik. Yang pertama, perlihatkan akan kami benda yang sebenar, biar kami nampak sebenar. Dan beri kekuatan kepada kami untuk kami mengikuti yang sebenar. Ni. Okey, dua perekat. Benda sebenar, engkau perlihatkan pada kami sebenar, itu dipanggil hidayah. Boleh turut tu, dipanggil taufik. Mana sebenarnya? Belajar fardu ain, wajib ijma' ulama. Sebenar, tak boleh tinggal. Orang tahu belaka. Tapi belajar ke tak? Biar boleh belajar. Gitu. Tapi kalau belajar fardu ain pun tak nampak benda sebenar, tak nampak perkara wajib, hak tu gelak gambar. Rajin buat amal. Sebut kata belajar fardu ain, dia tak nampak tu. Dia tak nampak. Ilmu sebenar ni, dia tak nampak. Dia ada ilmu sebenar. Dia ada ilmu palsu. Dia sebenar lawan dia batil, palsu. Mana ilmu sebenar? Mana ilmu palsu? Ilmu sebenar, ilmu yang kita nak guna lepas dia mati. Ilmu yang kita nak pakai di khatimah, dekat nak mati. Dan ilmu yang kita nak pakai lepas dia mati. Itu ilmu sebenar. Ilmu ni, selagi hidup, ilmu ni berguna sebab dia sebenar. Dekat nak mati orang nak apa? Orang nak iman. Dekat nak mati orang nak apa? Orang nak amal soleh. Dekat nak mati orang nak apa? Orang nak supaya ngaji Quran. Ni ilmu sebenar. Siapa ke dekat nak mati, nak lagi, itu ilmu sebenar. Ilmu hak palsu. Ilmu hak palsu. Bukan kata sampai ke dekat nak mati. Belajar lama-lama tu pun, lepas masuk dalam pekerjaan, hak dia belajar masa sekolah, dia belajar 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, ada lagi ilmu tu. Dia belajar dah anak dia. Tak belajar dah. Dia belajar ilmu untuk lulus periksa, boleh buat kerja. Ilmu dia ada ke tak? Boleh tak nak ajar anak-anak kemudian? Tak ada nak ajar. Itu belum pencing lagi tu. Bila pencing, lagilah. Ke mana orang sekolah? Buku SPM, simpan lagi tu. Tiap-tiap petang buka buku SPM. Mana? Petang buku SPM kan? Buku SPM buat mana? Buang gitu je? Bukalah buku SPM. Kita belajar bukannya mudah ilmu dalam tingkatan 5 SPM. Payah tu. Jangan tinggal. Ulanglah. Baca semua buku SPM. Oh, tak mau guna dah. Tua dah. Itu ilmu palsu. Bukan ilmu sebenar. Kalau sebenar, tak tinggal dah. Tak tinggal kalau sebenar. Kalau tinggal ni maknanya palsu. Jangan salah faham, ni bukan makna suruh jangan belajar, bukan. Tapi nak kita belajar hak sementara. Tu sementara lah sebut. Tapi ilmu hak untuk bekal akhirah sama telah lah.
Bukan kata tinggal ilmu sementara, bukan. Tapi nak cerita sementara. Sementara. Bukan sebenar. Tiba-tiba kita ni ilmu sementara, ilmu palsu, belajar belah-belah tahun untuk berjaya dunia. Nak berjaya akhirah, ilmu fardu ain tak mau belajar. Ni mana bergelak gambar pasal ni. Bayangkan boleh belajar ilmu dunia belah-belah tahun. Siang malam. Malam tu siang pula. Lepas tu mak ayah dia ngetuk nenek ni duduk wisapa wisakongan. Dia ngetuk nenek pun sibuk wisakongan ni. Macam mana tuk nenek pun. Sebab apa? Supaya kamu berjaya di dunia. Tak apalah. Tapi apabila kita nak buat amal ibadah untuk berjaya akhirah, ilmunya tak payah. Pakai tu orang je. Mari buat amal je. Buat kuliah agama, buat tak tahu je. Ni panggil apa? Bukan tak ada taufik, hidayah pun tak ada. Benda sebenar tak nampak sebenar. Bukan kadang-kadang dia bosan pula. Duk bunyi sama di masjid tu, ajar apa? Tak habis-habis. Kita duduk luar ni, dia kata dengar je luar dah. Duduk luar tu dengar di speaker masjid tu, je luar dah. Kata nasib baik tak masuk dalam masjid. Kalau masuk dalam masjid pakai pesang dah lah. Duduk luar pun je luar dah. Ilmu apa lagi? Tak habis-habis. Padahal belajar berapa sekali sehari je. Belajar ilmu dunia dulu, pagi ke petang. Belah-belah tahun tak bunyi pun. Belajar apa tinggi-tinggi? Boleh kenal ABC, boleh kenal 1, 2, 3, boleh baca, boleh ngira, boleh hidup lah. Nak belajar tinggi-tinggi buat apa? Bapa tak kata gitu. Kalau ilmu dunia. Ilmu agama, Allah, kita belajar dah budak-budak itu. Ni. Ini apa panggil? Hidayah pun tak ada. Hidayah pun tak ada. Tak nampak dia hak kewajipan sebesar-besar kewajipan fardu ain tu tak nampak. Hak ni hak Tuhan kata, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa Allah nak menyesatkan akannya, Allah akan jadikan hati dia sempit, tak terbuka pun. Tak apa. Sebab baik jahat semua datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kata dah, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah akan jadikan dada di hati dia sempit, tak terbuka. Jadi orang duk belajar benda speaker tu, dia tak terbuka pun. Ni sebab Tuhan kendak bahawa Tuhan sesatkan orang seumpama ni. Time semayang rajin. Nanti bulan Ramadan time tarawih penuh. Penuh time tarawih tu. Bukannya mudah tarawih ni. Tengah malam lepas isyak, siang hari lapar. Tarawih pula bangun duduk. Boleh buat. Belajar fardu ain, ijma' ulama, siang hari, waktu duha, selesai dah segala-galanya. Selesai dah. Hak anak pergi sekolah dah, beres dah. Ada benda selesai dah, beres dah. Belajar fardu ain pula, duduk, congok, tak ada kena bangun duduk. Kalau letih gak, tidur, tak ada orang kata apa. Taklah sungguhlah, tidur. Jangan tidur dalam kelas. Tidur dalam kelas sekolah, bedok lah. Bedok kepala, mana? Tidur dalam kelas, bedok kepala. Buat apa? Cikgu gandeng dengar tu. Pemadam kapur, zaman itu, zaman dulu. Tidur je, bedok kepala. Ni, pemadam kapur kan, putih-putih. Dia gandeng debok atas kepala kena. Bedok kitanya. Mana? Letih, tidur. Tak ada orang kata apa pun. Mari belajar pula, tak ada ujian apa pun, tak ada orang teh apa pun, tak ada orang tanya apa pun. Berkata, mana Haji? Jawab Haji. Tak ada pun. Senang je. Fardu ain, ijma' ulama. Tak berasa apa. Ni. Tiba-tiba hak sunat, bukan kata tahwi main sunat ni yang salah faham. Lepas isyak, bulan Ramadan, siang hari letih, bangun duduk, boleh. Tapi belajar fardu ain tak boleh. Bahagian masing-masing gitu.
Itu bahagian masing-masing. Kalau Tuhan kendak hidayah, Allah Ta'ala akan buka hati. Tuhan kendak disesatkan, akan tertutup hati. Wajib-wajib pun dia tak nampak. Bukan, kita pandai dah tauhid kita pandai dah. Kita belajar dah budak-budak. Semayang, kalau tak pandai, tak akan boleh semayang. Tak apa tu. Itu bahagian dia. Yang panggil apa? Tak nampak benda yang sebenar. Tak nampak. Bukan kata kekuatan untuk buat taufik. Hidayah pun tak ada. Sebab apa? Sebab Tuhan kena bahawa Tuhan menyesatkan. Maka Tuhan akan jadikan hati itu sempit, bahagian. Baik jahat, qada dan qadar. Syurga neraka seseorang, qada dan qadar. Telah ditetapkan pada azal. Macam mana kita? Nabi kata dah. Kita akan dipermudahkan kepada tempat yang dijadikan bagi kita. Jadi kalau atas dunia ni mudah je belajar wa'amal, mudah je belajar wa'amal, mudah je tinggal benda Tuhan larang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagian kita bahagian baik di hari akhirat. Kita je lah. Benda ni. Sebaliknya, payah je hak nak belajar, pada ni payah je. Hak benda-benda maksiat mudah je. Tu bahagian, tu belaka dah. Gitu je. Mana kalaulah seseorang yang Tuhan takdirkan orang tu bahagia ahli syurga, mudah je buat taat. Sama je, orangnya sama saja, kedudukannya sama saja, tarafnya sama saja, tapi cara tak sama. Sebab apa? Bahagian masing-masing. Sebab tu kita kalaulah kita duduk mudah buat taat, kita wajib bersyukur. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Kita wajib bersyukur sebab itu semua datang daripada Allah. Itu je. Wajib bersyukur sebab apa? Datang daripada Allah. Bukan hak bahagian kita pun. La haula wa la quwata illa billah. Itu je. Hak tambuh lah gitulah. Kadang-kadang orang hak belajar tu, dia belajar. Buat apa? Allah masa dulu-dulu kau gelak gambar dia. Cakap pun. Lah kata. Dia nak ke seseorang tu tak ada pekerja dia. Pak ke mana? Macam ni. Mamak tak ke mana? Semayang boh. Allah semayang semua. Kita nak ke dia susah. Mana berbetulan pekerja dia tu semayang. Kalau orang hak jenis beralu, dah. Mana dia tahu boh nak ke dia? Dia semayang. Bukan dia curi tulang. Memang waktu tu dia semayang. Maknanya kalau orang ni orang hak cermat, dia semayang. Gitulah. Allah semayang, kita nak ke dia. Jadi cakap dia orang, cakap orang panggil macam tak ada agama. Bukan makna dia marah semayang, dia pun semayang. Tapi cakap tu, dia belajar. Ke pelanduk dua serupa. Apa kau tak percaya benar? Tapi terkadang masa kerja, dialah menjadi contoh. Rajin buat amal, rajin semai sunat, rajin semai tasbih, rajin baca yasin, rajin baca Quran. Kemudian ajak belajar fardu ain, tambah. Gitu kan. Bahagian masing-masing. Tambah, lepas tu dia kata, pandai dah. Dan kalau pandai dah, apa masalahnya? Kita pandai dah, belajar pula fardu ain, lagi senang. Sebab apa? Mengulang. Mengulang, senang lah. Tambah. Tak ada apa? Tak ada hidayah, bukan taufik. Sekarang ni, minta hidayah, benda sebenar, nampak sebenar. Benda tak sebenar, nampak benda sebenar, nampak sebenar. Kemudian boleh ikut. Ni dipanggil taufik. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, perlihatkan kami perkara yang palsu, kami nampak palsu, dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami menjauhinya. Hak tak sebenar, nampak tak sebenar, dipanggil hidayah. Kekuatan meninggalkan perkara tak sebenar, dipanggil taufik. Dua pekat tu. Itu diminta dua-dua. Sebab jadi kenapa jadi timbul benda sebenar nampak tak sebenar, benda tak sebenar nampak comel. Itu ni sumpah azazi hadapan Allah Subhanahu wa taala. La uzayyinanna lahum fil ard. Mana apa ni? Dia akan memperhiasi macam mana? Hak benda tu benda yang salah, tapi dia rasa macam molek, jadi solek. Pandai ni. Benda tu benda molek, dihiasi jadi macam tak comel je kan. Kayu boleh buat belaka kan. Benda tak molek dihias nampak molek. Benda molek dicoteng-coteng nampak tak molek. Benda tak molek
Ada ni. Dia hiyah. Nampak comel. Dia pun jual. Kena barang lama tu. Sebab apa? Sebab dia hiyah comel tu. Kita tengok macam baru je. Kalau ada contoh lah. Kena benda tu dah pakai buruk dah. Pakai sekejap, cabut pas satu-satu. Dah itu, mana? Ditipu sebab apa? Dia solek. Benda tu buruk dah. Benda molek sangat. Tiba-tiba dia pergi coteng. Kita kata tak molek. Baru lagi tu, comel lagi. Baru cuba tengok kok. Allah, orang coteng. Orang khianat. Tengok tu. Jadi iblis ni, benda tu benda salah. Tapi dia solek jadi molek. Benda tu molek, dia solek jadi tak molek. Ni. Orang kita minta mula-mula supaya Allah beri hidayah kepada kita. Hak sebenar nampak sebenar, hak tak sebenar nampak tak sebenar. Nak lari daripada hak sumpah Azazil. Dia akan memperhiasi. Dia akan memusingkan. Ada ni. Sebenar kalau kita beramal, ilmu akidah kita tidak pedulikan, ilmu syarak zahir fiqh tidak pedulikan, ilmu syarak batin tidak pedulikan. Dah jadi gitu, tapi dia rasa jadi dah. Mana kalau mati pun pejam rapat dah mati. Mari mana tu? Tu diperhiasi oleh syaitan. Benda tak pakai rasa macam benda tu molek. Hak molek dia rasa macam tak molek, tak kenang. Pada ni. Bicara bab taufik dan hidayah. Sebut taufik lain makna, sebut hidayah lain makna. Kalau didatangkan kedua. Kalau datangkan asing-asing, taufik saja. Maknanya masuk mana hidayah. Sebut hidayah saja, makna hidayah pun sekali, makna taufik pun masuk sekali. Jadi kita minta Allahumma hdini tu, kita minta apa? Minta hidayah dengan bahawa Tuhan tunjuk kita perkara baik dan kita boleh turut. Tuhan tunjuk kita perkara buruk tu buruk dan kita boleh tinggal. Tu Allahumma hdini fiman hadai. Makna kita minta hidayah tu termasuk di dalam tu minta taufik. Dia banyak lagi perkataan-perkataan yang lain, tapi nak ambil sini, satu iman dengan Islam, satu taufik dengan hidayah, satu qada dan qadar, satunya taufik dan hidayah. Jadi kita bicara bab iman dan Islam ni, balik pada takrifan terdahulunya, makna iman lain, Islam lain. Dia tidak berlaziman. Hak kita nak ceritanya, orang Islam tiba-tiba tidak beriman. Itu mudahlah cerita puak munafik. Mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi SAW, berjemaah di belakang Nabi SAW, masuk majlis ilmu Nabi SAW, hanya zahir pura-pura, hati tidak pernah beriman dengan Allah dan Rasul. Mana apa? Islam pada zahir, iman di kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ni bahagian zahir di dunia, iman ni bahagian akhirah di sisi Allah. Maknanya orang munafik ni Islam pada zahir di hukum dunia, kafir di sisi Allah hukum akhirah. Tidak beriman lah maknanya. Islam zahir tapi kafir tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tidak berlazimang ni, kalau sebut kata orang Islam yang tidak beriman, mudah kita cerita. Adapun kalau kata orang beriman yang tidak Islam, orang beriman yang tidak Islam ni, dia agak payah sikit nak cerita. Cuma yang saya biasa buat contohnya, kalau kita pernah dengar dalam radio Terengganu FM petang, radio Aikim, Allah, Terengganu FM pula dah. Radio Aikim. Duduk main Terengganu FM mulut. Radio Aikim pukul petang lah, pukul 6 petang kami. Dia ada satu selok orang yang mu'alaf. Dia cerita dia punya latar belakang asal dia yang jadi masuk Islam. Saya dengar tak tu? Kadang-kadang kita dengar cerita tu sedih dengar cerita tu. Dengar cerita tu lah, dengan cabaran-cabaran, rintangan apa semua tu, sedih. Kadang-kadang dia kata orang Islam, saya tak pernah, selama-lama saya duduk kafir tu, walaupun ramai kawan Islam, seorang pun dah ajak saya masuk Islam. Jadi Tuhan beri dia taufik kepada, beri hidayah pada Islam, cari sendiri kemudian. Mana orang Islam tak pernah pun dakwah dia kepada agama Islam, walaupun kawan rapat sekalipun. Mana dengar gitu, orang Islam gitu kan. Tapi nak ceritanya, ada yang dia sudah
Beriman lama dah, tapi oleh kan duduk dalam masyarakat kafir, macam Sabah Sarawak apa semua kan. Kadang-kadang kampung tu tak ada orang Islam pun. Tak ada orang Islam pun, Islam sikit-sikit je, ramai orang bukan Islam. Jadi keluarga pula, keluarga hak kafir, hak tegar lah. Sebab kafir ni ada kafir bunyilah kafir, tapi dia tak peduli pun pada agama tu, macam tak ada agama lah, macam komunis lah. Komunis kan tak ada agama kan, macam tak ada agama. Cuma atas rasminya agama apa-apa adalah agama kafir dia tu, tapi secara amalan agama tu tak ada. Ini kadang-kadang keluarganya orang berkenaan dalam agama tu. Kalau gereja kok maknanya ketua-ketua dalam gereja ni, keluarga dia ni. Tapi anak dia tu jenis cari tengok agama ni, dia membaca, mengkaji, bertanya apa semua, dia percaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak berani nak menzahirkan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab bahaya. Ada kekangan daripada keluarga masyarakat ni. Bila dia naik ke Kuala Lumpur contohnya, sambung pelajaran ke, masuk universiti ataupun bekerja ke, dia pun sudah sendiri dah. Dia pun pergi jabat agama, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Tapi dia percaya pada Allah dan Rasul ni pada masa duduk kampung lagi, duduk negeri dia lagi. Kita nak kira macam mana orang ni? Dia percaya pada Allah dan Rasul. Terkadang ada ceritanya dia semayang dah senyap-senyap. Tapi nak ceritanya dia percaya daripada Allah dan Rasul. Dia yakin daripada Allah dan Rasul. Tapi ilmu akidahnya tidak sesempurna kita orang beriman hak lama dah ni. Tapi iman dia sah. Sebab apa? Dia percaya pada Allah dan Rasul. Dan macam mana itu? Beriman lah. Tapi Zahir kafir lah sebab dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Bila dia menzahirkan, kemudian bila pergi Kuala Lumpur, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Maka zahirlah dia sebagai orang Islam. Tapi beriman lama dah. Kita boleh cerita kemudian apabila dia cerita latar belakang. Ini fardu takdir. Dia mati pada masa duduk kampung lagi, duduk negeri dia lagi, dia mati. Kalau mati dia tak masuk dia hiking lah pula. Ni kalau dia mati pada ni. Kalau dia mati tu, macam mana mati dia? Mati kafir di sisi hukum zahir, beriman di sisi hukum Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syurga dia. Hukum dunia apa? Kafir lah. Dia anak orang kafir, mengucap pun tidak. Apa lagi hukum dunia? Hukum dunia dia kafir. Sebab dia tak mengucap. Hukum akhirah, dia percaya dengan Allah dan Rasul, beriman, ahli syurga dia. Sebab nak sah iman tak syarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak sah iman tak syarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda faham situ? Tapi hukum zahir dia kafir. Hukum dunia, hukum di sisi Allah, dia beriman kan? Syurgalah dianya. Kalau kita kata dia mati sebelum dia berpindah ke KL mengucap dua kalimah syahadah, apa? Dia tidak boleh beriman. Beriman tapi tidak Islam. Hak Islam tidak beriman, dia mengucap dengan syahadah semata-mata kerana nak berkahwin. Dia mengucap dengan kalimah syahadah semata-mata untuk dapat bantuan. Hati dia percaya pada Allah, tak ada Allah-Allahnya. Hati dia percaya pada Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad tu pun dia fobia dah, geli dah. Tak ambuh dengan Nabi Muhammad. Yang kamu mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah nak berkahwin kerana cinta. Kalau tidak mengucap tak boleh berkahwin. Maknanya dia orang Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Munafik dia panggil. Tiba-tiba walaupun dia seumpama tu dapat isteri, contohlah hak Islam tu, hak beri dia pemahaman agama. Keluarga mertua dia pula dah dia bawa masuk Islam ni kan, beri pemahaman agama, ada kemuskilan keluarga dia pun terang, barulah terbuka hati, percaya akan Allah dan Rasul, barulah dia beriman di saat tu. Ada ni, baru dia beriman di saat tu. Ini di sisi Allah ni, bukan bahagian kita ni. Bukan bahagian itu di sisi Allah. Masa dia mengucap tu, tak. Dia kata saja je, kerana nak berkahwin, dia berpura-pura je. Hati tak percaya. Maka Islam zahir, kafir di sisi Allah, tidak beriman.
Tapi bila kemudian dapat pemahaman agama, jelas dia faham dah, dia pun percaya pada Allah dan Rasul, dia menjadi orang Islam yang beriman. Itu kata Islam dengan iman tidak berlaziman. Tapi biasanya akan dimulai dengan Islam lah. Mari Islam zahir, kemudian percaya hati. Sebab tu biasanya akan dimulai dengan bicara Islam, kemudian bicara iman. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni memulai bicara iman, boleh susuli dengan bicara Islam. Takrif pun iman dahulu, boleh pergi pada takrif Islam. Rukun pun dia akan bicara rukun iman, tapi dahulu boleh dibicara berkaitan dengan rukun Islam. Pertama daripada rukun iman yang 6 perkara, wajib percaya kita dengan Allah. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibiyan, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Surat 16 yang keempat daripada bawah. Syarat yang ke-21 dah. Jadi minggu lepasnya syarat yang ke-20. Tapi minggu lepasnya kita sebut syarat ke-21 dah 20 tu. Syarat ke-21 dah 20. Sebab kita syarat takbiratul ihram ni ada 21. Jadi ingat ke minggu lepasnya sesat adalah syarat yang 21. Hak minggu lepasnya syarat yang ke-20. Hak minggu ni barulah masuk kepada syarat yang ke-21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib dimuqaranah. Erti muqaranah disertakan niat itu. Muqaranah tu artinya disertakan, menyertai. Muqaranah. Muqaranah ni okay, menyertai niat. Menyertai niat ni menyertai niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Itu muqaranah. Kita biasa sebut tak muqaranah. Kita tak bisa sebut muqaranah, tapi kita tahulah niat ni dalam takbiratul ihram. Jadi hak muqaranah ni diletak sebagai di antara syarat untuk sah takbiratul ihram. Dia biasa kitabnya sebut bab niat, sebut bab takbir, kemudian niat tu di mana. Gitu jelah. Tapi tak apalah, di sini dia masuk di dalam syarat takbirnya. Muqaranah wajib dimuqaranahkan, wajib disertakan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Kemudian di bawah tu dia pun bahagilah kepada istihdar dan muqaranah kepada dua bahagian. Ni hak biasa ngaji kok. Orang ngaji betul benar, dia ngajilah dua ni. Istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Istihdar urfi, muqaranah urfiyah. Satu laginya muqaranah tauzi'iyah dalam kitab Mundiatul Musalli. Kalau orang ngaji dengar, tahulah orang tak ngaji kok lopong dengar. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, muqaranah tauzi'iyah dalam kitab Mundiatul Musalli. Tu kata pelik kadang-kadang orang tak mau belajar ni, sebab dia bukan kata orang buta huruf,
selama-lama ni belajar ilmu dunia belah-belah tahun suka saja. Kenapa jadi belajar ilmu agama ni tak ambuh? Dia tahu ni tak suka ke sebenarnya? Suka tak tahu? Macam mana keadaan kalau muqaranah, kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah keluar atas kepala kita tu apa? Apa kata? Tu atas kepala tu apa? Tanda soal tu. Apa? Hak keluar atas kepala, hak bintang-bintang tu hak kena katok. Kan tak jangan nak katung. Katung kan kena katok aja dia keluar bintang. Hak ni keluar apa ni? Keluar tanda soal atas kepala banyak aja. Kan ni. Suka dia keadaan gitu. Sebut muqaranah, kamaliyah, hakikiyah, tauzi'iyah. Cerah mata. Sebab apa? Pernah belajar dah dalam kitab Munyatul Musalli. Kan suka gitu tu. Tahu ni suka. Tapi orang ni dia tak mau mula je. Sebab tu orang tua-tua ni nak belajar apa lagi kadang-kadang. Pandai sangat dah. Tapi dia suka. Suka dengar. Itu bahagian masing-masing. Tuhan akan permudahkan untuk bahagian masing-masing. Orang tua, orang duk belajar sama dah. Bila disebut satu-satu perkara tu, hanya mengulang je. Hanya mengulang je. Tak mahu kita ngaji fardhu ain saja je. Tambahan lah, mengulang je. Tapi suka. Ni ceritalah orang ni tak tahulah macam mana. Tapi dia kata dia terdengar hak dalam Terengganu FM hak petang Ahad tu ketika bawa kereta. Terdengar dia kata. Tiba-tiba sedap juga. Sedap apa? Tahu benda ni, suka. Tambah pula kalau orang muda pula, dia lekat lama. Pandai ni, dia lekat lama. Mana dia nak faham pun mudah. Lepas tu lepas faham reti, lekat lama. Jadi dia kata suka, dia kata. Suka. Cuma macam mana kalau tak pergi masjid pun kata. Pergi hari Jumaat je. Mana boleh tak kita nak belajar dalam radio gitu. Kita masjid tak melitah. Masjid hari Jumaat je lah maknanya. Orang lelaki ni kan. Masjid hari Jumaat je lah. Boleh tak? Kata usahakan lagi masjid. Kononnya sekali sehari. Hak maghrib dengan isyak boleh dengar kuliah maghrib. Tak boleh tiap-tiap malam pun. Usahakanlah. Jangan Jumaat saja. Dah kalau Jumaat saja pun. Dah nak kata mana? Nak kata mana? Takkan nak kata awak Jumaat saja je pergi masjid. Tak sudut ngaji lah Terengganu FM. Tak ada nak kata gitu. Maknanya cadang dah. Tak boleh pergi 5 waktu pun tak apalah. Pergi hak maghrib isyak. Pada ni. Pergi maghrib isyak sekali sehari je kata. Tak boleh juga. Ambil lah. Berapa-berapa malam pun. 2-3 malam ke. Sela-sela lah. Kalau tak boleh pergi juga dia kata. Hari Jumaat je pergi. Boleh tak nak belajar? Sebab saya suka tadi. Suka tahu tu. Takkan kita nak halang dia belajar pula. Belajarlah kata. Tapi kena pujuk biar dia lebih sikit lah. Biar pergilah masjid. Bukan hari Jumaat saja. Lepas tu dia tanya pula. Macam mana kalau orang tu semayang pun tak cukup? Orang tu lah bukan dia. Orang tu bukan dia lah. Dia tak kata saya. Dia kata kalau orang tu dia suka belajar, suka tahu, tapi semayang tak cukup. Semayang kena cukup lah. Yelah kena cukup semayang. Tapi kalau dia tak cukup, boleh tak dia nak belajar? Jadi faham tak ni? Semayang tiang agama kena cukup lah. Tapi kalau tak cukup juga, macam mana dia boleh belajar ke tak? Jadi kita kena cermat. Jangan salah cerita situ, jadi kok lain faham dia. Tak apalah semayang tak cukup pun, janji belajar. Tengok. Semayang tak cukup dah apa, belajar je. Punah-ranah lah, faham gitu. Tak payah belajarlah kamu semayang tak cukup. Apa pula? Belajar tu kewajipan fardu ain yang lain. Sembahyang tu kewajipan fardu ain yang lain. Tu kata kena cermat. Belajar jangan tinggal. Hak tu kewajipan hak lain. Semayang tak cukup, cukupkanlah. Itu kewajipan tu, tiang agama. Kalau tak cukup juga, nak kata mana? Boleh belajar ke tak? Belajar tetap boleh. Wajib belajar, bukan masalah boleh ke tak. Macam ginilah. Macam mana dengan semayang dengan puasa? Gitulah juga. Semayang kewajipan lain, puasa kewajipan lain. Tadi belajar kewajipan lain, semayang kewajipan lain. Dia diminat belajar kerana suka tahu. Tahu tu suka.
Tapi semayang tak cukup. Kena cukupkan semayang. Belajar jangan tinggal. Ni. Tak boleh kata pula awak semayang tak cukup tak apalah. Janji awak belajar. Salah gitu. Belajar jangan tinggal, semayang cukupkan. Tak cukup juga semayang, tetap belajar jangan tinggal, tapi usahakan biar semayang cukup. Macam contohnya dia puasa sangat, semayang tak cukup. Kata kena cukupkanlah semayang awak. Sebab semayang tu yang agama. Lepas tu awak nak puasa tiang agama awak tak cukup. Macam mana kalau dia tak boleh nak cukup juga semayang? Dia boleh tak puasa? Jawab kena. Takkan tak jawab? Tak apalah, janji puasa. Semayang tak cukup tak apa. Salah kata gitu. Awak semayang tak cukup, tak usah puasa-puasa lah. Lagi salah seumpama tu. Anda jawab macam mana tu? Ada ni. Sekarang puasa cukup, semayang tak cukup. Orang gini boleh puasa ke tak? Puasa wajib, semayang cukup ke tak cukup, ke tak semayang langsung ke, puasa kewajipan lain. Dah boleh ke puasa tak semayang? Puasa tu wajib. Tak semayang tu tak boleh lah. Tapi puasa wajib, bukan kata boleh. Puasa wajib puasa. Tak semayang, salah lagi tu. Tapi boleh tak dia puasa kalau tak semayang? Puasa kewajipan lain. Jangan tinggal kewajipan puasa tu. Semayangkanlah. Tak semayang. Ada semayang. Mana satu dosa yang, satu kewajipan yang ditinggalkan. Puasa jangan kosek. Jangan salah ajar. Tak usah semayang lah, tak usah puasa lah, kamu tak ada guna sebab kamu tak semayang. Siap. Siap gitu. Sampai di mahsyar, kenapa kamu tak semayang? Kerana alasan di malah kena hukum. Kenapa kamu tak puasa? Kerana mak haji royak, ayah haji royak, saya tak puasa sebab saya tak semayang. Panggil pula ayah haji, mak haji tu pula berhadapan. Jangan ajar gitu. Jangan ajar. Ingat situ. Tak, bukan semayang kewajipan lain. Berpuasa kewajipan lain. Macam tadilah, belajar kewajipan lain. Kemudian semayang kewajipan lain. Jadi kita nak jawab tu kena cermat, takut jadi salah faham. Kamu puasa cukup, semayangnya tak cukup. Tak apalah. Tak ada kata tak apa gitu. Sebab dia semayang cukup. Padahal kalau jawab pula, tak payah puasa lah kamu semayang cukup. Tak boleh pula gitu. Puasa kamu tetap, jangan tinggal. Semayang cukup kan? Tak cukup juga, usahakan cukup kemudian. Tak cukup juga, puasa jangan duk kosek. Puasa tetap kewajipan lain. Kata kena beralih nak jawab. Jawab, tak apalah, tak semayang dah cukup pun, janji puasa. Salah pula ayat gitu. Sebab semayang kewajipan lain. Macam tadi lah. Suka belajar, diminat belajar, alhamdulillah. Semayang tak cukup, tu salah lah. Dari sudut semayang tak cukup. Tapi boleh tak belajar? Kalau semayang tak cukup, bukan kata boleh belajar. Belajar satu kewajipan ijma' ulama, kewajipan asing. Sembahyang biar cukup tu satu kewajipan yang asing. Kita tak meninggal, tidak cukup satu kewajipan, jangan tinggal kewajipan yang lain. Dia gitu. Tapi nak jawab tu kena bergaluh. Cuma nak cerita sini ni, tahu tu suka. Lepas tu orang belajar, tak tinggal belajar sampai ke mati. Bukan tak pandai. Tahu hukum hakam. Dengar muqaranah, dengar istihdar, kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah. Tapi ni kalau kita tak reti pun bukan makna kita tak muqaranah niat dalam takbiratul ihram. Tu tetap dah kita muqaranah niat dalam takbiratul ihram, tapi kita tak reti lah muqaranah tu bahasa Arab, kita reti bahasa orang putih. Maknanya kamu reti tak muqaranah ni? Tak jen dengar pun muqaranah. Siap kamu semayang. Ni wajib muqaranah ni, tak muqaranah tak usah semayang. Kamu tak je dengar muqaranah, ya je dengar perkataan. Sertakan niat dalam takbiratul ihram hak sama-sama dah. Mana muqaranah tu sama-sama dah, cuma perkataan muqaranah tak pernah dengar, gitu je lah. Taklah kata semayang tidak sah, bukan. Tapi nak cerita situnya kurang. Okay. Kita kurang mendalami. Walaupun alhamdulillah lah kita dalam sembahyang kita muqaranahnya ada. Sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Kemudian kita mengelupahnya hak berkaitan dengan ketiadaan memalingkan
takbiratul ihram kepada takbir yang lain, dan pergi pula kepada takbiratul ihram, takbir intiqalat. Contohnya imam disunatkan memperkuatkan takbir. Kuat takbir itu atas pandangan muktamad mazhab Syafi'i wajib kena niat zikir ataupun niat zikir serta memberitahu. Kemudian saya sebut minggu lepasnya, nak ulang, nak perkemah balik hak berkaitan dengan syarat yang ke-19. Saya minggu lepas bercadang, dan minggu lepas syarat ke-20. Saya biasa akan ulang balik hak minggu sebelum tu, tapi saya terlupa nak ulang balik hak berkaitan dengan syarat yang ke-19. Ditakhirkan takbir ihram daripada takbir ihram imam pada hak makmum. Jadi kita sebagai makmum nak takbiratul ihram wajib kena tunggu tu imam bar, barulah kita pun Allahu Akbar. Tu imam Allah takbir ihram ni barnya belum, kita sudah Allah, tidak sah. Tidak sah sembahyang kita. Sekarang tu imam Allah, kita pun Allah. Ni tak ada buat gitu dah. Hak adanya tu imam Allahu Akbar, dia pun barulah nak betul kain lah, nak betul tudung lah, nak betul sejadah lah, nak apa benda khija tu kata. Lambatnya masuk semayang. Lambat. Makna apa ni? Rugi. Sebab kita naknya hak paling sempurna, tu imam bar, kita pun Allah. Tu macam ni. Tu macam ni. Hak tu hak sesempurnanya. Sebab ni dia semayang berjemaah ni, dia ada dipanggil fadilah taharrum, dia panggil. Dia ada fadilah taharrum. Fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Ada ni. Dia ada fadilah taharrum, fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Fadilah berjemaah fadilah lain, tu kelebihan lain. Fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ada ni. Dia nak dapat fadilah taharrum, fadilah takbiratul ihram bersama imam ni, hak paling sempurnanya tu imam bar, makmum ni Allah. Dia gitu. Lepas tu kalau kata lambat sedikit tu, masih lagi tidak luput takbir taharrum. Masih lagi tak luput takbir taharrum. Tapi kalau lambat benar tu, tak dapat fadilah takbir taharrum, takbir ihram. Walaupun ada pandangan kata selagi tu imam tak habis Fatihah, kita takbir, bolehlah fadilah takbiratul ihram bersama imam. Satu pandangan laginya, selagi boleh rakaat pertama dengan tu imam, ada ni. Walaupun kita masbuk, dia kata dapat fadilat taharrum dah. Fadilat takbir ihram bersama dengan imam. Pandangan muktamad dah. Nak dapat fadilat lain ni, fadilat berjemaah, fadilat lain. Ni fadilat dapat takbir ihram bersama dengan imam. Akan dilepaskan daripada penyakit nifaq. Akan dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat fadilat takbir taharrum ni. Nak dapat fadilat takbir taharrum ni, takbir ihram lah, fadilat takbiratul ihram bersama imam. Tu imam bar, kita segera Allahu Akbar. Kalau tertangguh sekejap, masih lagi tidak luputlah fadilat taharrum tu. Tapi kalau lambat barulah takbir, maka tak dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Walaupun ada pandangan kata selagi boleh rakaat pertama dengan tu imam, dia kata boleh dah fadilat takbir ihram bersama imam. Tu lambat sangat tu, tapi ada pandangan. Tapi pandangan yang kuatnya kena segera. Cuma kadang-kadang hak timbul berlakunya, tu imam pun kadang-kadang dia takbir ihram cepat. Lepas daripada iqamah tu, kita doa lepas iqamah tak habis lagi, dia Allahu Akbar. Allah kata cepatnya tu imam. Sebab apa? Sebab terkadang tu imam tak baca doa selepas iqamah. Kan? Dia ada doa lepas azan, dia ada doa lepas iqamah. Tak ada ni. Yang sepakat ulama,
disunatkan berdoa adalah selepas azan. Doa lepas azan tu lah, tu sepakat ulama. Doa lepas iqamah itu khilaf ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat juga doa selepas iqamah seperti doa selepas azan. Tapi ada tu imam kita ni, kita semua ni duduk baca doa lepas iqamah, dia tak berdoa. Dia paling betulkan sah, dia pun Allahu Akbar. Allah kata, jadi cepat sangat. Dia tak mau berdoa lepas iqamah. Betul lah, doa lepas iqamah ni khilaf ulama, tapi tempat kitanya doa lepas iqamah dibaca. Kita bacalah. Ada ni. Lepas selesai sama-sama baca doa iqamah, lepas iqamah, Tok Imam pun bertusar rapat sah. Bertusar lah bukan rapat sah nak takap pula kan. Kan learning kan Tok Imam pun susah nak paling belakang. Kan biasa kata Imam paling belakang, betulkan saf, rapatkan saf. Jadi Tok Imam ni kena tukar dia punya ayat dia. Betulkan saf, pastikan tumit berada di garisan saf. Rapatkan saf tak boleh keluar. tak boleh. Jadi tak boleh sebutlah rapatkan saf. Tak ada rapat saf learning. Jadi makna imam pun betul sah, apa semua clear dah. Imam pun menghadap kiblat. Makmum pun selesai dah makmum ni. Makmum beres dah ni. Dia tugas siapa nak pastikan sah tu betul? Tugas tu imam. Kita makmum ni atas diri masing-masing dah lah. Kita makmum. Bukan kata tarik orang ke betul sah orang, bukan tugas kita. Kita makmum hanya pengikut saja. Kita pengikut ni tugas kita jaga diri kita lah. Adapun tu imam mengepalai, tu imam lah yang bertanggungjawab untuk kata betulkan sah. Mana kalau ada sah, kalau dululah kalau sah tu belum penuhkan sah, barulah buat sah baru. Mana tu imam tadi nak cepat sangat untuk takbiratul ihram tu. Okey, beres belaka dah. Tu imam pun Allahu Akbar. Makmum pun segera Allahu Akbar. Itu dapat fadilah takbir taharrum yang sempurna. Anak gitu lah. Ada ni. Jangan tu imam bar saja dia pun barulah usolli fardhu zuhri. Baru nak usolli. Lambat. Saya pernah tengok satu syekh Imam Masjidil Aqsa. Dia mari ke Terengganu berjemaah di satu masjid. Masa sembahyang isyak dia jadi imam. Pada masa sembahyang tarawih dia jadi makmum. Tapi masa dia sembahyang isyak jadi tu imam, dia sebagai imam sembahyang isyak. Kemudian imam sembahyang tarawih ni tu imam kita lah. Jadi peseng tu imam isyak, imam Masjidil Aqsa ni dengan imam Melayu kita peseng lain lah jadinya. Sebab apa? Tu imam ni kok dia punya bergerak masa baca tu lah. Tu imam kita kok kekekong. Tu imam kita. Jadi masa dia jadi tu imam isyak, dia bergerak, dia membaca tu. Dia baca gerak. Tak apalah mazhab dia tak apa bergerak banyak mana pun. Boleh ke tu imam kita bermazhab Syafi'i orang Melayu kita ni, tu imam tarawih kekekong lah. Kata jauhnya beza. Tu imam isyak dengan tu imam tarawih jauh beza. Dan tu imam kita kan kekekong gitu kan. Dia dok. Dia gerak mengikut bacaan dia. Dan dibaca surah tu tak ada lagu, tapi sedap. Sedap ke mana ni? Ayat yang dia baca tu nada dia dengan makna ayat. Nada dia dibaca tu dia dengar sedap. Sebab apa? Kena dengan makna ayat dia baca tu. Kan kita kan baca lagu sedap kita pun kata sedap apa? Ayat tu cerita neraka. Yang kamu sedap tu kenapa? Bukan sedap neraka, sedap dibaca. Gitu. Sebab kita tak faham ayat, kita dengar sedap lagu. Sedap. Tahu tak dia baca apa tu? Ayat apa? Ayat sebut neraka apa sedap. Jadi maknanya tu imam ni memang dia baca tak ada lagu, tapi kita dengar memang galik. Sedap dengar cara dia baca. Hak dia bergerak tu tak apalah, dia mazhab lain, dia mazhab Maliki pun tak ada masalah tu. Lepas selesai isyak ni dia tak apa gagah mana, jadi tarawih dia makmum.
Sebelum main tarawih dia baca Quran. Dia baca Quran, ambil Quran dia baca. Hidup belakang tu imam dah, depan dah. Bila tu imam takbir tu ihram tarawih, Allahu akbar, dia pun Allahu akbar dia. Quran duk tangan gini. Lepas tu barulah dia ambil Quran, dia cabut piyah masa tu. Dia buh Quran piyah, dia buat molek-molek, dia pun buh depan. Dia sembahyang dah baru dia buat. Sebab dia gerak acak kali tak apa. Tapi nak ceritanya, tu imam bar sahaja dia pun Allah lalu dah. Quran duk tangan lagi. Kalau kita kan kemah Quran dulu, baru takbir. Dah dia takbir dulu. Sebab apa? Nak masuk dalam semai dulu, nak boleh pahala semai lalu. Barulah sipang Quran. Dia amal Quran dia pun buh depan dia. Bukan sipang di rak, bukan, buh depan dia. Tapi kalau kita kan ni agak Imam Allahu Akbar, kita ambil Quran, kita takbir belum lah, dah tak? Dia takbir segera. Imam bar dia pun Allahu Akbar. Lepas tu barulah dia ni Quran dia tu disipang. Sebab apa tu? Nak semayang segera. Tu afdal kitanya. Ni kita duduk imam bar sahaja, barulah nak usolli lambat. Ada ni. Tapi nak ceritanya, wajib takhirkan takbir intiqalat, takbir ihram daripada takbir ihram tu imam mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi tu imam Allah, dia pun Allah dah makmum. Takbir ihram dah. Tu mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Disunat seumpama tu. Kita tak boleh, tak sah seumpama tu. Kemudian saya sentuh terdahulunya berkaitan dengan takbir intiqalat. Tu sunat. Kita sebagai makmum tadi tu imam bar sahaja, kita pun Allahu Akbar, takbiratul ihram wajib seumpama tu. Adapun takbir intiqalat, takbir berpindah rukun, kita nak berpindah rukun ikut tu imam, biarlah tu imam bar terlebih dahulu. Imam sudah masuk pada rukun yang dipindah, barulah kita pun Allahu Akbar. Dia gitu sunat seumpama tu. Jangan segera. Tu imam Allah berpindah rukun, kita pun Allah dah. Tu imam belum bar lagi, tu imam belum masuk lagi pada rukun yang dipindah, kita Allah dah. Tak sempurnalah seumpama tu. Tapi kita tidak serentak. Kalau serentak makruh yang meluputkan fadilat berjemaah 27. Kalau kita berpindah rukun serentak, ada ni, hukumnya makruh yang meluputkan pahala 27. Fadilat berjemaah 27 akan luput, akan tak ada. Adakah luput fadilat 21 sembahyang jemaah? Tidak. Luput fadilat berjemaah di tempat serentak. Kita fadilah 27 ni asing-asing ni. Mana sepanjang masa ni boleh fadilah 27 ni. Faham tak ni? Jadi sekarang ni apabila kita berpindah rukun serentak dengan tu imam pada satu ketika, di ketika serentak ni hukumnya makruh, tak ada fadilah 27. Ketika tu boleh pahala satu macam semasa seorang. Di ketika serentak. Bukan luput fadilat berjemaah satu semayang, bukan. Di ketika serentak. Maknanya kalau serentak tu banyak kali, banyak kalilah luput fadilat 27. Tetapi kalau tu imam berpindah rukun, dia pun baru berpindah rukun, tapi tu imam belum bar lagi, tu imam belum sampai lagi kepada rukun yang tu imam pindah, kita sudah bergerak, tak makruh tapi tak dapat kesempurnaan. Itulah tak makruh tu. Jadi sempurnanya macam mana? Takbir ihram tu wajib. Tu imam bar, barulah makmum Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir intiqalat nak sempurna macam mana? Tu imam Allahu Akbar. Contoh. Daripada i'tidal kepada sujud yang pertama. Kan jauh tu kan, tu imam berpindah rukun daripada i'tidal kepada sujud yang pertama. Jadi tu imam Allahu Akbar, bar sudah molek, tu imam sentuh dahi di latar. Maknanya makmum pun Allahu Akbar. Tu baru comel. Kalau tu imam daripada i'tidal
Allah. Sampai lutut latar dah, kita pun Allah. Teruk dah kitanya. Tak sempurna seumpama tu. Tapi tidak makruh. Sebab kita tidak serentak. Ada ni. Biar tu imam bar terlebih dahulu. Dahi tu imam sentuh lantai dah. Masuk dah ada rukun sujud yang pertama. Barulah kita berpindah rukun. Tu macam ni. Tu imam bar. Baru kita berpindah rukun. Ini hak sempurna. Ketika kita mengikuti imam. Ketika tu imam berpindah rukun. Hak tu hak saya cerita ni hak jauh. Hak dekat agak. Berdiri, rokok. Allahu Akbar. Abang kita pun Allahu Akbar. Sami Allahu man hamidah. Kita pun sami Allahu man hamidah. Imam pun iktidak kepada sujud. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Kita pun Allahu Akbar. Imam sujud yang kedua. Kita pun sujud yang kedua. Lepas sujud yang kedua ni, imam pun Allahu Akbar, naik kepada berdiri rakaat kedua. Kita barulah Allahu Akbar, naik kepada berdiri rakaat kedua. Atau macam ni. Kita jarang buat gitu. Dia lorak. Lorak nak gimana? Lorak mungkin tak? Lorak mana lorak? Lorak ni gaduh lah. Gaduh. Cepat. Gaduh bukan gaduh gomo gocoh bukan. Lorak gaduh maknanya apa? Cepat. Memanglah tidak makruh sebab tidak serentak tapi tidak sempurna. Nak comelnya biarlah kita berpindah rukun selepas tu imam bar terlebih dahulu. Barulah kita berpindah rukun. Kan? Kalau makmum perempuan, macam nak kira kalau makmum perempuan? Makmum perempuan dengar sahaja sebab makmum perempuan tidak nampak perpindahan rukun oleh tu imam. Adakah makmum lelaki tengok kepada tubuh tu imam? Makmum lelaki pun tak nampak pergerakan tu imam berpindah rukun. Walaupun makmum tu di belakang tu imam tu bila sekalipun duduk belakang tu imam, disunatkan tengok tempat sujud, bukan tengok tubuh tu imam. Tengok tempat sujud. Ada ni. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa tu imam tu sudah sampai kepada rukun yang dipindah? Di situlah peranannya takbir intiqalat. Yang mana takbir intiqalat, takbir berpindah rukun tu asalnya sunat perlahan lah kalau kita semai seorang kan. Takbir berpindah rukun sunat perlahan. Tapi disunatkan kuat. Sebab apa? Sebab nak supaya makmum mengetahui bilakah tu imam mula berpindah rukun, bilakah tu imam selesai berpindah rukun. Kita faham tak intiqalat? Intiqalat ni berpindah. Kita faham tak ketika mana berpindah? Kita faham tak ketika mana berpindah? Sekarang ini berdiri. Ini rokok. Mana pindahnya? Inilah. Antaranya panggil pindah. Ini i'tidal. Di bawah tu sujud yang pertama. Mana pindahnya? Bermula daripada bergerak daripada i'tidal sampai kepada dahi kelata, itu dia panggil pindah. Jadi takbir intiqalat ni Allahu Akbar, dua kalimah ni letak molek di dalam pindah. Sebab dia panggil takbir pindah. Dia panggil takbir pindah. Jadi apabila takbir pindah, takbir intiqalat, takbirnya adalah Allahu Akbar. Takbir bila ni? Dalam pindah. Pindah bila? Orang ni kadang-kadang tak kenal pindah tu bila. Ni kadang-kadang ni berdiri. Ni rokok. Ni berdiri. Dia berpindah kepada rokok, tidak ada takbir intiqalat. Dia rokok, Allahu Akbar. Ada ke takbir dalam rokok? Tapi intiqalat lah. Itu bukan berpindah. Itu rokok. Tak kenal berpindah dengan rokok ni. Ini susah. Kalau buat seumpama tu berarti dia sudah tidak ada takbir intiqalat. Dia ada Allahu Akbar. Bukan dalam pindah. Dalam rokok tidak disunatkan. Dan rokok subhana rabbiyal azim bukan suruh takbir. Hak berat laginya i'tidal. Turun senyap-senyap. Turun.
Faham budak hilata? Allahu Akbar. Kamu takbir sujud tu bukan takbir pindah. Oh ni sakit ni. Sakit. Daripada sujud yang pertama, bangun duduk atau sujud dulu. Bangun duduk congok molek-molek. Allahu Akbar. Allah kata. Tak kena takbir intiqalat. Sujud yang kedua siap-siap dah. Allahu Akbar. Lepas selesai sujud yang kedua, dia pun naik senyap-senyap ni. Takut kau tahu bang kali. Tegak rakaat kedua. Allahu Akbar. Baru dia panggil. Kata apa benda nyakit ni. Tak. Ni kadang-kadang tempat besar-besar ni. Tok Imam buat seumpama ni. Bukan surah hak Tok Imam taliah. Buat seumpama tu, mazhab Syafi'i kita takbir intiqalat sunat je. Mana kalau buat seumpama tu, hukumnya makruh kerana tidak takbir intiqalat. Tinggal panggil. Dia nak takbir intiqalat mesti fi mahalli, di tempat berpindah tu. Di tempat berpindah tu. Allahu Akbar. Bila kau takbir intiqalat ni? Minal ibtida'il intiqal wa intihai, dia kata. Daripada bermula pindah sampai ke selesai pindah. Jadi Allahu Akbar ni biar betul-betul dalam pindah. Kalau pindah tu dekat, takbirnya Allahu Akbar. Kalau berpindah tu jauh, Allahu Akbar. Kenapa buat seumpama tu? Dalam fiqh Islami macam ni. Lilittiba' kerana ikut Nabi SAW. Nabi takbir seumpama tu. Satu ilah, satu kerana. Kerana yang kedua, supaya dalam juzuk semayang kita tu tidak sunyi daripada zikir. Ada ni. Kita i'tidal, turun sujud. Mana apa ni? Ada zikir lah. Allahu Akbar. Tapi kalau i'tidal, turun senyap-senyap. Mana apa ni? Dalam sembahyang kita sudah sunyi, sudah kosong daripada zikir. Bila zikir Allah Akbar, separuh jalan barulah Allah. Apa nak Allah? Apa nak zikir? Lepas tu daripada i'tidal tadi tu sampai ke tengah tu kosong daripada zikir. Makruh seumpama tu. Ni kadang-kadang ni payah. Kita nak atur perpindahan rukun kita biar tepat tu payah. Sebab Tok Imam yang takbir intiqalat ni dia ada yang seumpama tu. Lepas tu yang saya biasa tekannya, macam mana kalau makmum perempuan selepas sujud yang kedua, Tok Imam ni berpindah kepada tasyahud ke, Tok Imam berpindah pada berdiri contoh. Nak tahu macam mana? Daripada sujud kedua ni, Allahu Akbar, Tok Imam tasyahud. Allahu Akbar, Tok Imam bangun pada berdiri. Faham? Tahu lah. Ni kadang-kadang tak. Berpindah pada tasyahud. Takbirnya panjang. Daripada sujud yang kedua, berpindah pada tasyahud. Awal, akhir tak kira lah. Takbirnya, Allahu Akbar. Panjang. Daripada sujud yang kedua, berpindah pada berdiri. Bangun berdiri. Allahu Akbar. Kata susah, kata pesan gini. Tak ada hay'ah sembahyang. Nak cerita orang perempuan, kalau dalam tabir, kalau Tok Imam kurang rakaat, kalau Tok Imam lebih rakaat, tahu ke tak? Kalau takbirnya tak boleh nak beza. Kalau takbir boleh beza, bawa kat ketiga. Allahu Akbar. Tok Imam tasyahud akhir dah. Kurang satu rakaat ni. Tahu? Tak nampak tapi tahu. Cukup 4 rakaat ni, cukup 4 rakaat. Cukup 4 rakaat. Tiba-tiba Tok Imam, Allahu Akbar. Alah Tok Imam, naik rakaat kelima dah. Nampak ke tak? Tak payah nampak. Sebab kita dengar takbir intiqalat dia tu. Tok Imam naik kat kelima dah. Lepas tu kita terpulang lah nak farakah ke, nak tunggu Tok Imam sesat turun kat yang kelima dia ke, terpulang. Tapi kita tahu Tok Imam ni sudah lajak kat kelima. Tahu di mana kamu nampak? Dah. Dengar daripada takbir intiqalat. Itu penting tu. Tapi tu kalau Tok Imam direba buat tak kena payah lah. Kita makmum macam mana? Kita disunatkan bermula pindah. Selepas Tok Imam Tok Imam sampai di rukun yang dipindah. Itu hak takbir intiqalat. Takbir ihram, wajib kita mulakan takbir selepas Tok Imam selepas Tok Imam selesai takbiratul ihram. Ni hak syarat yang ke-19. Ulang balik. Saya ingat nak ulang minggu lepas, tapi dah ingat nak ulang. Jadi kita ulang minggu ni. Jadi syarat yang ke-21 tu kita baca semula lah. Dan wajib di muqaranah, artinya disertakan asma itu dengan takbiratul ihram.
Wallahu a'lam. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kalau hak Jawi saya ni, sifat kepujian yang pertama di muka surat 30. Di muka surat 30. Kalau hak Jawi lah. Hak Rumi tu dia ada sedikit perbezaan lah tau. Hak Rumi dia ada sedikit perbezaan. Hak Jawinya muka surat 30. Yang pertama tu taubah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Rukunnya, rukun taubah 3. Rukun taubahnya 3. Yang pertama, menyesali maksiat yang telah dilakukannya. Yang kedua, berhenti daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, berazam tidak mengerjakan maksiat lagi. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau minta halal. Oh, jadi sekarang ni dia sebut 3 rukun. 3 rukun. Tetapi dia ada sebut pula di bawah tu, jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, dengan manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau minta halal. Ini dosa dengan manusia dan lebah harta. Jadi maka disyaratkan memulang ni, ini rukun taubah yang keempat, jikalau dosa tu terbabit dengan manusia. Dia agak ringkas di sini. Dia kita kena balik daripada permulaan laginya, berkaitan dengan taubah daripada dosa ni. Taubah ke taubat? Taubah ke taubat? Taubat bukan taubat gitu. T-O-B-A-T. Ada ejaan gitu tak? T-O-B-A-T. Taubat. Taubat tak? Bahasa apa tu? Indonesia ke apa? Dia je T-O-B-A-T. Tahu? Indonesia. Taubat. Dia kata. Kitanya taubah ke taubat? Taubat. T. T. Taubat. Dia tu dia panggil apa dia panggil tu? Marbutah. Marbutah, saya pernah dengar ceramah sekali, dia kata tersanggu. Ya, gitu tak? Tersanggu. Tu dia panggil terperahu. Gitu kau ngajar? Dia panggil tersanggu, sanggu bulat. Lepas tu tu dia panggil terperahu, dia panggil. Iyalah. Hak ni buah dia seorang ke biasa dengar dah? Ni saya dengar dia rasa. Tersanggu, terperahu. Buah dia sendiri ke ataupun biasa dengar dah? Kali ni baru dengar. Dah masyhur lah. Kata Allah tersanggu dia panggil. Hak tu dia panggil terperahu. Jadi termarbutah, kalau kita berhenti, kita baca dengan ke mana? Ngaji Quran ni kalau termarbutah di hujung, kita baca dengan kan. Jadi di sini taubah. Lah. Oh lah betul. Bukan taubat. Rumi tu dia buat dengan T. T-A-U-B-A-T. Dia nak moleknya taubah. Sebab termarbutah. Tetapi itu hak kebanyakan. Boleh juga termarbutah kita berhenti dengan boleh. Tapi yang masyhurnya termarbutah kita berhenti dengan wahdaniyah, qudrah, iradah, ibadah, solah. Tapi kita banyak kadang-kadang dengan kadang-kadang dengan solat, ibadat, tarikat,
Makrifat. Dia tu. Dia nak comel dia memang dengar lah. Boleh belaka bukan salah ni. Cuma yang masyhurnya kalau ta marbutah macam wahdaniyah. Ke wahdaniyat. Dan kita ngapal sifat 20. Wahdaniyah ke wahdaniyat. Wahdaniyah. Lepas tu kudrat ta dengar he. Ta pula. Ta pula pandai kita. Sebab apa? Sebab boleh kedua-dua. Wahdaniyah. Dengar he. Bagus. Kudrat, iradat. Dengar ta pula. Boleh. Pandai kita. Tak, kita memang kalau budak-budak ni bukan kudrah, bukan iradah. Kita budak-budak kudrat, iradat. Ni. Kederak tu nah. Jadi kita dengar ta pula, kudrah dengan irad. Tak apa. Ta marbutah ni nak berhenti dengan he pun boleh. Taubah nak berhenti dengan ta pun boleh. Jadi taubah ni dia datangkan takrifan taubah daripada segala dosa, yakni kembali mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taubah ni kembali daripada derhaka kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian rukun ni didatangkan 3 rukun. Dia kena balik dahulu. Tapi dalam kitab ni dia dok ditikan. Bukan cerita bab rukun, cerita bab hukum taubah tu sendiri. Barulah cerita bab rukun, tapi ni kitab kecil gitulah. Macam kita kan. Kita bicara apakah hukum sembahyang wajib. Apakah rukun sembahyang bagi pada rukun? Bicara hukum terlebih dahulu. Jadi taubah ni kena bicara rukun, hukum dia, hukum. Taubah wajib ijma' ulama dengan bersegera. Taubah wajib ijma' ulama. Satu, wajib taubah dengan bersegera. Faham tak ni? Dan kita pernah berhati comel. Melambatkan taubah, kalau kita panggil melengahkan taubah, satu dosa yang lain pula. Sekarang contohnya meninggalkan satu fardu sembahyang, dosa yang besar. Kemudian bila habis waktu sembahyang wajib taubah. Tiba-tiba tidak bertaubah. Maknanya satu dosa lain pula, dosa kerana meninggalkan kewajipan taubah yang wajib bersegera. Tadi dosa kerana meninggalkan kewajipan sembahyang yang ijma' ulama. Habis waktu wajib bertaubah ijma' ulama. Dia meninggalkan kewajipan taubah ijma' ulama pula. Jadi 2 kewajipan di situ yang ditinggalkan. Mula-mula tinggal kewajipan sembahyang 5 waktu yang wajib ijma' ulama. Maka berdosa besar. Hukum lain pula. Wajib bertaubah, itu ketaatan batin. Sembahyang dipanggil pekoh, ketaatan zahir. Taubah dipanggil ibadah batin, tasawuf. Ini kita bicara bab hati ni. Kita bicara bukan bab zahir. Kita bicara bab ketaatan batin, taat hati. Jadi sembahyang taat zahir ditinggalkan. Maka wajib taubah dengan bersegera. Ditinggalkan pula kewajipan taat batin. Ni dosa lain. Dosa tinggal sembahyang, dosa lain. Dosa tinggal taubah, dosa lain. Ada ni. Jadi dosa kerana meninggalkan taubah, dan kita disebut dosa kerana melambatkan taubah. Tapi makna masa tu meninggalkan taubah lah. Tapi kita disebut melambatkan taubah, satu dosa lain pula. Yang mana kalau kita bertaubah kemudian kita kena 2 taubah. Yang pertama, taubah daripada dosa besar meninggalkan kefarduan sembahyang. Yang kedua, taubah daripada satu dosa kerana melengahkan taubah. Ni dosa lain. Dia kena taubat suku ni. Tinggal sembahyang, tinggal perintah pekoh. Kemudian wajib bertaubah, tinggal taubah, tinggal perintah batin. Jadi tinggal sembahyang ni dosa besar. Tinggal wajiban taubah pun dosa besar. Tinggal taubah ni kena faham molek.
selagi tidak bertaubat dengan bersegera, malaikat akan catat dosa. Cuma kita nak beringat gini, dia berbeza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah ni cerita tinggal satu sembahyang berdosa besar, maka dia wajib taubah. Dia tidak bertaubah, dia ada peduli je, maka satu dosa lain. Dosa apa? Dosa kerana meninggalkan kewajipan taubah. Tapi satu dosa lain, satu je dosa, satu je. Adapun Mu'tazilah meninggalkan taubah, satu dosa, satu dosa, satu dosa, satu dosa, satu dosa, satu dosa, berbilang-bilang dosa, bilion-bilion, trilion. Sebab apa? 10 tahun akan datang barulah bertaubah daripada tinggal semayang. Rukun taubahnya qada, barulah qada. Berapa trilion dosa ni? Ahli sunnah tidak bertaubah, melengahkan taubah, satu dosa sahaja, satu dosa. Satu dosa. Tapi dosa ni kau lama kau besar, kau lama kau besar. Dah 10 tahun baru taubah, baru qada. Besar mana dosa kerana melengahkan taubah? Besar daripada dosa hingga semayang pun tak tahu dah. Mana apa ni? Besar bunga daripada pokok. Dah lambat bayar. Berhutang, lambat bayar, besar bunga dari pokok lah. Sekarang ni tinggal semayang, berhutang kita, hutang agama ni. Tinggal semayang hutang agama, kita bayar ke tak? Tak. Akhirnya bunga lebih besar daripada pokok. Sebab apa? Sebab dosa melambatkan taubah ni akan sentiasa. Maknanya walaupun satu dosa dia akan jadi besar. Lama mana? 10 tahun, 20 tahun untuk satu semayang. Bayangkan, dosa tinggal semayang cukup besar dah. Satu waktu yang ditinggalkan, sudahnya nama sudah tercatat di pintu neraka. Ada orang menceritakan satu waktu semayang ditinggalkan 500 tahun neraka. Satu semayang ditinggalkan 500 tahun neraka. Satu hari di neraka 1000 tahun tempoh masa dunia. Ada ni, satu hari di neraka tempoh masa dunia 1000 tahun. Kalau ke hari akhirah, kita dengan Nabi hanya sehari setengah baru. Dia satu hari di akhirah, kalau ke masa dunia 1000 tahun. Jadi kita dengan Nabi SAW 1400 lebih. Jadi kalau ke hari akhirah, sehari setengah barunya. Jadi mana kalau masuk neraka sehari itu 1000 tahun dah tempoh masa dunia. Bayangkan, tinggal semayang, nama tercatat pintu neraka. Tidak taubah pula, tu satu dosa lain pula. Kemudian bertaubah, dia kena taubah daripada dua dosa. Satu dosa tinggal semayang, satu daripada dosa kerana melambatkan taubah. Lepas tu kalau kita balik pada ilmu molek, dak bengahlah kita ni. Banyak kitanya, tapi kita harap keampunan Allah, rahmat Allah. Tapi harap-harap ni kena buat asbab. Kalau harap asbabnya tak buat, dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Dalam kitab Penabagati dia kata nak ke padi tapi semar padinya tidak. Duk tunggulah nak padi, semarnya tidak. Gitu seolah-olahnya. Harap Tuhan ampun, taubah ke tidak? Harap rahmat Allah, kita buat taat ke tidak? Maknanya nak harap keampunan Allah, nak harap rahmat Allah, susung asbab molek. Perintah-perintah Allah tu ilmu amal. Memanglah kalau kita balik kepada kesalahan kita ni banyak, akan dibentang di mahsyar satu catatan. Faham tak ni? Dibentangkan satu-satu. Tapi mudah-mudahan ni Allah Ta'ala terima kita. Dan kita pun bertaubah, belajar, jumpa satu salah, kita bertaubah. Ini saya sebut tinggal semayang tadi tu. Setengah orang, dia tak sedar pun dia tinggal semayang. Dia ingat ke semayang dia cukup. Bila belajar kemudian, kering tinggal satu waktu, tambah 2 waktu, tambah 1 hari. Kering nipah 30 hari, tunggu 40 hari. Oh, tu balik awal belaka. Satu waktu cukup dah. Satu waktu cukup dah. Sekarang ni kering tangguh 1 waktu, tangguh 2 waktu, tangguh 1 hari. Tak ada dah.
Tutup buku lah seumpama ni. Beranak pula kering nipah 30 hari. Tunggu 40 hari baru mandi, baru semayam. Allah kata waktu berat. Sebab apa? Sebab kita jahil ilmu fardu ain. Kita belajar kemudian, kita pun bertaubah. Kita pun qada balik. Tapi kena belajar molek lah ni. Sebab itulah nak taubah ni, pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Balik pada ilmu. Nak tahu hukum taubah, nak tahu rukun taubah, nak tahu apakah dosa kita. Kita rasa macam tak berdosa sebab tak pernah tinggal semayang. Belajar kemudian, belajar bab haid, belajar bab nipah. Haid tak ada dah. Nipah lagilah tak ada dah. Tapi kita belajar juga sebab apa? Sebab kita tahulah bahawa sebelum ni pada masa haid kita ada, kita tak erti pun bab hukum hakam semayang. Kering molek-molek ada dah. Tunggu pula satu waktu, tunggu pula 2 waktu, tunggu pula sehari. Tak ada ajaran seumpama tu. Salah sangat-sangat. Tu kata, nak taubah, balik kepada ilmu, nak kenal dosa hak mana. Dosa akidah hak mana, dosa zahir hak mana, dosa hati hak mana. Mana apa? Pokok bangka balik pada ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi rukun taubah 3. Nanti saya akan tu baliklah berkaitan dengan bahagian-bahagian dosa. Yang pertama, menyesali maksiat yang telah dilakukannya. Yang kedua, berhenti daripada melakukan maksiat. Yang tiga, berazam. Mana azam putus di hati, tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Dia datangkan 3 rukun taubah. Dia ada hak 4 rukun taubah, ada hak 3 rukun taubah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita maklum lah ni dah, bulan puasa insya-Allah kuliah berjalan macam biasalah. Takut ada orang hak tak pernah lagi kan. Ingat ke duha macam maghrib tidak? Duha berjalan macam biasa. Tak ada kuliahnya maghrib sahaja. Saya ada satu kuliah maghrib yang diteruskan di bulan Ramadan. Malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu di Masjid Gelung Bila. Kuliah maghrib berjalan macam biasa, setengah jam selepas berbuka. Kalau maghribnya kata 7.10, kita start 7.40. Jadi antara maghrib dengan isyak dia ada sejam 10 minit. Sejam tu 7.17 8.26, mana sejam 10 minit. Jadi makna setengah jam. Kalau kata 7.17, kita akan mula insya-Allah 7.47. Jadi dengan isyak tu dalam boleh 40 minit. Mana jalan macam biasa. Lepas tu tarawih Lepas tu mak isyak, mai tarawih. Kalau di Masjid Gelung Bila.